Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah kita sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan taufik, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan ruang dan peluang untuk sama-sama kita berada di dalam bulan yang penuh keberkatan. Bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menggandakan amalan-amalan kita, iaitu bulan Ramadan al-Mubarak. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bagi sesi tafsir pada hari ini, suka untuk saya bacakan sepotong ayat ataupun petikan daripada surah Al-Baqarah, ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Maksudnya, masa yang diwajibkan kamu berpuasa adalah pada bulan Ramadan, yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Dalam ayat yang dibacakan sebentar tadi, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menerangkan dengan terperinci, dengan jelas, kaitan yang sangat rapat di antara bulan Ramadan dan juga Al-Quran. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan bulan Ramadan ini dengan menurunkan Al-Quran, dengan menurunkan satu mukjizat yang sangat besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kekal sehingga hari ini, iaitu Al-Quran. Al-Hafidh Imam Ibn Kathir rahmatullahi alaih, bila mana menghuraikan ataupun mentafsirkan ayat 185 surah Al-Baqarah ini, beliau mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memilih bulan Ramadan ini untuk menurunkan padanya Al-Quran. Yang kita tahu bahawa Al-Quran ini adalah merupakan satu mukjizat yang sangat besar di sisi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya kita melihat pada ayat yang lain, antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qadar, ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Ad-Dukhan dengan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang berkat.
Jadi kedua-dua ayat yang dibacakan tadi, ayat daripada surah Al-Qadar dan juga ayat daripada surah Ad-Dukhan, menggambarkan bahawa Al-Quran ini diturunkan pada satu malam yang penuh dengan keberkatan, yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Sebab itulah para ulama, mereka mengatakan bahawa Al-Quran ini telah diturunkan secara sekaligus daripada Baitul Izzah ke langit dunia pada bulan Ramadan. Yang mana kemudiannya Al-Quran itu telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur selama lebih kurang 23 tahun. Para hadirin, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan banyak lagi perawi-perawi lain yang mengatakan bahawa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bertahap, sesuai dengan kejadian ataupun peristiwa yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat juga athar yang menjelaskan daripada Atiyah bin Al-Aswad pernah berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahawa di dalam hatinya terasa ataupun terdapat satu keraguan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185, yang mana telah pun dibacakan pada peringkat awal tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ad-Dukhan serta di dalam surah Al-Qadar. Sedangkan beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sedangkan Al-Quran ini ada yang diturunkan pada bulan Syawal, ada yang diturunkan dalam bulan Zulqa'dah, ada yang diturunkan di dalam bulan Zulhijjah, dan ada yang diturunkan di dalam bulan Muharram. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menjawab persoalan daripada Atiyah bin Al-Aswad tadi. Beliau mengatakan bahawa sesungguhnya Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan, iaitu dalam malam yang penuh dengan kemuliaan, yakni Lailatul Qadar. Dan dalam malam yang penuh dengan keberkatan adalah diturunkan secara sekaligus. Kemudian Al-Quran itu diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kejadiannya secara beransur-ansur di dalam bulan dan juga hari yang berbeza-beza. Disebutkan juga bahawa Ibnu Abbas pernah mengatakan bahawa Al-Quran yang diturunkan pada pertengahan bulan Ramadan ke langit dunia dari tempat asalnya, iaitulah Baitul Izzah, kemudian diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 tahun untuk menjawab perkataan-perkataan manusia, untuk memberi panduan kepada manusia secara keseluruhannya. Jadi tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita melihat di dalam ayat surah Al-Baqarah 185 sebentar tadi, ada kaitan yang rapat di antara bulan Ramadan dan juga Al-Quran itu sendiri. Maka dengan sebab itu, antara amalan ataupun ibadah yang digalakkan untuk kita semua perbanyakkan pada bulan Ramadan ini, termasuklah juga membaca Al-Quran. Selain daripada amalan-amalan yang lain yang wajib untuk kita lakukan seperti puasa di bulan Ramadan, ataupun kita sunat dilakukan, iaitulah solat sunat tarawih pada malam hari. Selain daripada amalan-amalan yang wajib dan juga amalan-amalan sunat yang telah pun kita sedia maklum, selain daripada itu ada juga amalan yang merupakan satu amalan yang sangat-sangat dituntut untuk kita lakukan, iaitulah membaca Al-Quran. Hal ini kerana Rasulullah SAW sendiri, sekiranya kita melihat di dalam sirah, di dalam riwayat, maka kita akan dapati bahawa Nabi SAW bertadarus bersama dengan Jibril pada bulan Ramadan. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahawa beliau telah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas
wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran fali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah, yakni manusia yang paling banyak bersedekah, terutamanya pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril alaihi salam menemuinya. Malaikat Jibril alaihi salam datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam di bulan Ramadan. Lalu mereka saling bertadarus Al-Quran. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah dengan kebaikan. Dan seumpama diibaratkan di dalam hadis ini, ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah dengan kebaikan, seumpama kebaikan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih laju daripada tiupan angin. Lebih laju daripada tiupan angin. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Selain itu juga amalan memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan amalan menkhatamkan Al-Quran, menghabiskan sukatan 30 juzuk Al-Quran ini pada bulan Ramadan juga merupakan satu adat kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat, yang dilakukan oleh para tabi'in dan yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Sebagai contoh diriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, iaitu Al-Aswad bin Yazid mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 2 malam. Pada setiap 2 malam pada bulan Ramadan. Begitu juga Qatadah mengkhatamkan Al-Quran dalam masa 7 hari. Apabila tiba bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan dalam masa 3 hari. Dan apabila tiba 10 terakhir Ramadan, beliau mengkhatamkannya pada setiap malam. Mujahid pula mengkhatamkan Al-Quran sebanyak sekali pada setiap malam di bulan Ramadan. Dan kisah yang masyhur, Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di dalam bulan Ramadan, seperti mana yang diceritakan oleh murid beliau Ar-Rabi' bin Sulaiman, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamun Nubala. Oleh itu, tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, daripada pentafsiran ayat surah Al-Baqarah 185 yang telah dibacakan tadi, kita akan dapati bahawa di sana ada hubungan yang sangat erat di antara bulan Ramadan dan juga Al-Quran. Maka sudah pasti menjadi satu tuntutan ataupun seharusnya untuk kita tanamkan dalam diri kita satu keazaman untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita bertadarus Al-Quran, dan untuk kita mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Selain daripada kita mengkhatamkan Al-Quran, kita membaca Al-Quran, maka jangan lupa, cubalah sedaya upaya untuk kita menghayati maksud yang dibawa oleh Al-Quran. Sama-sama kita bertadabbur isi kandungan daripada Al-Quran. Moga-moga Ramadan yang kita lalui selama 1 bulan ini akan memberikan satu faedah yang sangat besar kepada kita. Bukan sahaja dalam kehidupan seharian kita di dunia, akan tetapi yang lebih penting daripada itu adalah kehidupan kita di akhirat esok. Maka hendaklah kita, para penonton, berusaha bersungguh-sungguh untuk mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus salih dalam memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Sekiranya mampu, biarlah Ramadan pada kali ini kita mampu untuk mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan sekiranya kita mampu lagi, kita
khatam lebih daripada sekali. Jika sekiranya seseorang itu tidak mampu untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, ataupun tidak mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan dalam keadaan dia mampu untuk baca dan sebagainya, hakikatnya tidak berdosa, akan tetapi datangkan di dalam diri kita rasa rugi yang sangat-sangat rugi kerana tidak mampu untuk membaca Al-Quran dengan banyak berbanding dalam kehidupan kita sehari-harian pada bulan yang lain. Jadi tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, setakat itu dulu untuk tazkirah ringkas pada hari ini. InsyaAllah, moga-moga tazkirah ringkas ini akan memberikan satu semangat yang baharu kepada kita untuk sama-sama kita mengejar pahala di bulan Ramadan ini dengan cara memperbanyakkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.